يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو. Di dalam buku-buku disebut Nabi SAW dibelah semula dadanya. Setelah dulu masa kecil itu telah dibelah dada, sekali ini dibelah lagi dadanya untuk dibersihkan. Kemudian dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ada beberapa tempat yang dia berhenti. Mengikut setengah-setengah pendapatnya ada 5 tempat yang dia berhenti ataupun 4 tempat yang dia berhenti. Pertamanya di Madinah, di Bukit Tursina. Ini tempat-tempat yang kalau kita pergi buat haji dan umrah ni, kita akan pergi ke Madinah dan kita juga akan pergi melihat sejarah-sejarah, kesan-kesan perjalanan Nabi SAW dalam hijrah. Kemudian begitu juga Baitul Laham, di tempat Nabi Isa dilahirkan. Kemudian dalam perjalanan tu Nabi SAW berjumpa dengan berbagai-bagai peristiwa yang berlaku, yang kita pun baca. Ada orang yang dalam beberapa golongan yang memecahkan kepala sendiri, yang telah diberitahu oleh malaikat siapa orang ni, siapakah orang ni yang memecahkan kepala dia sendiri. Inilah dia orang yang berat untuk mengerjakan solat. Banyak dalam masyarakat kita hari ni, tambah-tambah di Kuala Lumpur ni, hari Jumaat di pejabat-pejabat besar tu ramai mana orang tak pergi sembahyang Jumaat. Kalau pergi semualah sembahyang Jumaat, saya rasa tak cukuplah masjid di Kuala Lumpur ni, penuh sesak. Ada yang duk main pingpong pun ada. Kedai makan tak usah cerita lah. Cuma kita husnuzon ni musafir belaka. Begitulah ya. Tak payah nak hukum orang, tapi nak lahirkan kesedaran. Sebab agama ni memang dia tak boleh nak paksa. Kita kena dakwah supaya dia rasa. Kita sendiri pun kalau nak ikut benda yang kita kena buat, macam saya kata tadi, kalau kita baca ulama-ulama ni, dia menghabiskan Al-Quran sebulan sekali, boleh tak kita buat? Tak boleh. Kita nak paksa benda yang kita faham pun tak boleh. Sebab itu dia kesedaran. Sebab tu kita datang dengan ceramah, kita baca buku, kita dengar tazkirah, kita berbincang bersama-sama dengan kita untuk lahirkan satu kesedaran, sehingga hati tadi push, termotivasi untuk buat. Kenapa? Kerana semua bermula di sini. Badan yang besar tu, bodybuilder tu, tapi kalau hati tak hidup, subuh tak boleh bangun. Yang diangkat ni berapa kilogram? 10 kilo sini, 10 kilo sini. Tapi nak bangun subuh tak boleh. Dia bukan masalah fizikal, dia masalah hati. Okey, kemudian mereka berjumpa dengan orang yang makan daging yang busuk, iaitu orang yang berzina. Kemudian orang yang dia lihat orang ni duduk letak kayu melintangi jalan, orang yang suka mengganggu laluan orang ramai. Ada satu hadis Nabi SAW ataupun satu peristiwa, Nabi menegur para sahabat duduk di tepi jalan. Lalu sahabat jawab, "Ya Rasulullah, kami tak ada tempat nak duduk dah." Dia kata, "Baik, kalau kamu duduk, kamu kena bagi hak jalan." Apa dia? Pertamanya kena jaga mata. Jaga mata. Orang lalu ni macam-macam orang lalu. Ada hak hidung macung, ada hak Allah macung hidung dia. Jadi pengulah di tepi jalan. Lepas tu kena jaga lidah. Pertama jaga mata kerana takut terlihat benda yang haram. Yang kedua jaga lidah. Anak siapa tu dia dah panjang kita. Tu tak masuk lagi hak
tak ada zaman Nabi duk main dam haji ni. 2-3 kali sehari pergi ke Mekah, pergi haji ni. Kena bagi hak jalan. Okey, banyak lagi peristiwa yang berlaku. Dan Nabi SAW juga berjumpa dengan nabi-nabi yang sebelum daripada baginda. Maksudnya pangkat abang-abang daripada Nabi SAW dia jumpa. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun. Ni sebelum Nabi mendapat langsung perintah menunaikan solat. Okey ya. Ini langkah perjalanan. Kita tengok Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, tempat di mana Nabi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada nikmat yang paling besar dalam hidup manusia ni kalau di syurga nanti selain daripada dapat menatap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu nikmat yang akan diberi kepada orang-orang yang dapat masuk syurga, iaitu dapat menatap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pergi ke rumah orang ni, tak sedap tak kalau tuan tak ada rumah tak. Pembantu dia buat nasi, buat apa, kita rasa macam kekok. Makan nasi kenyang tapi dia tak berapa lawa. Tak berapa. Tapi kalau tuan rumah ada nasi ikan kering pun alhamdulillah, kita rasa puas. Begitu juga bila kita kembali menemui Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang terpilih dapat menghadap dan menatap wajah Allah adalah sebesar-besar nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini kelebihan-kelebihan solat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Aqsa. Semasa saya pergi ke Jordan, saya jumpa dengan satu kumpulan jemaah umrah yang package dia tu sampai ke Al-Aqsa. Dan alhamdulillah hari itu hari di mana Al-Aqsa kena bom. Mereka ni bernasib baik beberapa jam keluar daripada Aqsa balik ke Jordan. Kami jumpa di airport ni, bila kita jumpa dengan orang Malaysia ni, dia tak kenal pun dia jadi kenal. Kan, nak semayang tu terus salam tanya, dia mesra alam selalu jadi dia berceritalah tentang peristiwa tu. Dia kata kami ni lari naik bas tu, dia kata macam lari daripada serangan musuh, sebab telah diberitahu bahawa Israel akan menyerang masa tu. Jadi kita tak dapat gambarkan. Bila saya pergi ke Gaza, kesan perang tu memang sangat dahsyat. Tapi yang sangat unik orang di Gaza ni, dia tak rasa apa-apa. Tak nampak rasa fear, rasa takut, tak ada apa-apa. Dan masa kami pergi ambil gambar, pergi dengan bas ambil gambar di sempadan Israel ni, di sempadan di antara Gaza dengan Israel. Baitul Maqdis ni dia duduk di Jerusalem, di West Bank, di atas. Nanti kita tengok dalam sejarah. Saya masa kursus motivasi kepada guru-guru di satu sekolah, ada lebih kurang 70 orang guru. Saya bagi peta dunia ni, tak ada seorang pun boleh tunjuk kat saya mana Palestin. Akhirnya saya panggil seorang guru, siapa guru geografi, dia angkat tangan, boleh cikgu tunjuk saya kat mana Palestin? Tak boleh nak tunjuk je. Nampak simple, tapi itulah hakikat dia. Di mana kedudukan ni Malaysia, dan itu dia. Palestin ni dia berada di antara 3 negara, Mesir, Syria, Jordan. Dan di atas tu Lebanon. Asalnya negara ni adalah hijau ni adalah dikuasai oleh rakyat Palestin.
Rakyat Palestin ni ada juga yang Islam, ada yang tidak Islam, ada juga yang Kristian, sampai sekarang pun ada Kristian. Tapi proses berlaku sehinggalah tahun 2000, itulah yang tinggal kepada rakyat Palestin. Yang belah atas tu dikuasai oleh kerajaan Fatah, yakni Mahmud Abbas. Yang di belah kiri itu yang dikuasai oleh kerajaan Hamas. Dan kalau kita masuk sekarang ni, kita kena masuk ke Mesir, ke bawah daripada yang belah kiri itu Mesir, nak masuk ke Gaza. Yang sedihnya, ketika zaman Husni Mubarak, sempadan ni ditutup. Tu yang menyebabkan terkepung orang Israel, tak cukup makan dan sebagainya. Dahlah kena serang oleh Israel, dia juga tak dapat bekalan sama ada elektrik dan sebagainya daripada Mesir kerana dia ditutup oleh rejim Mubarak. Sekarang ni di atas tu, di West Bank tu, tebing barat, ditanam tembok 20 meter untuk memagari antara Israel dengan Palestin. Dan di belah Gaza ni pula, sempadan antara Mesir dengan Gaza, Husni Mubarak dia buat tembok ke bawah tanah 20 meter. Kenapa? Nak prevent daripada berlakunya tanah. Mereka ni oleh kerana tak cukup makan, anak beranak mereka ni gali tanah, ada lebih 400 buah terowong. Masuk Google, tulis tanah in Gaza, boleh tunjuk macam-macam jenis. Sekecil-kecil masuk badan saya ni, saya orang kata nak masuk tanah, kejam celik rasa tak tahu nak cakap apa, tak berani. Sekecil badan manusia seorang masuk, turun ke bawah ada yang turun pakai macam lift pun ada, nak turunkan makanan, komputer dan sebagainya. Sekecil-kecil itu sampailah kepada sebesar-besar boleh bawa kereta. Semua bekalan, simen, mentol lampu, air, ubat, semua mesti masuk melalui tanah. Dan semua tanah itu adalah tanah-tanah haram. Itu yang susahnya Gaza ni. Bukan susah kerana memang mereka susah, tapi disusahkan oleh orang-orang yang duduk di sekeliling. Tapi jiwa mereka, kerana mereka adalah manusia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jiwa mereka, kami pergi tak ada rasa takut. Budak-budak dia sangat, akhlak dia sangat berbeza. Duduk di Mesir ni, jumpa orang tu kita takut dah, ulur tangan. Siapa pernah pergi ke piramid, kena pau kat piramid. Siapa kena pergi pasar di Mesir, kena pau di situ. Poket kita kena jaga 24 jam, beg ni kena pegang. Tapi di Gaza kita tak jumpa semua tu. Kita boleh jalan kaki tepi pantai, kita rasa sangat-sangat free, sangat-sangat bebas. Walaupun ketika kita pergi ke sempadan tadi tu, sempadan Israel tu dia letak belon yang besar tu, di bawah belon tu ada kamera. Setiap sempadan, maknanya Gaza ni dalam perhatian Israel. Jadi kebetulan masa kami pergi tu dengan bas sampai ke sempadan tu, pakak turun ambil gambar apa semua. Di situ sebenarnya kawasan ladang zaitun yang telah dimusnahkan oleh Israel ketika mereka menduduki Gaza. Kebanyakan daripada zaitun tu adalah zaitun yang lebih daripada 500 tahun. Yang kualiti zaitun tu memang kelas A, kelas 1. Antara sumber rezeki rakyat Palestin, negara yang sangat subur, pengeluar zaitun nombor 1. Tanam je strawberry dia manis luar biasa. Kami ambil gambar, Masya Allah, memang luar biasa suburnya tanah. Tapi oleh kerana tak boleh ekspor apa-apa makanan, tanam boleh, nak ekspor tak boleh. Ini penyakit yang dikenakan oleh antarabangsa kepada Palestin. Kalau siapa pergi tengok Palestin ni macam lah
lebih makmur daripada negara kita, tapi undang-undang yang telah dikenakan oleh dunia kepada Palestin menjadikan Palestin sangat-sangat menderita. Tapi jiwa mereka adalah bukan jiwa hamba, tapi mereka adalah jiwa tentera jundullah. Ini yang luar biasa kepada orang Palestin. Yang mereka perlu sekarang ni, kami berjumpa dengan menteri, berjumpa dengan macam-macam, yang mereka perlu sekarang ni ialah sumber-sumber untuk membangunkan negara mereka yang telah hancur, bangunan apa semua sekali. Kami masa melawat mangsa-mangsa tu, duduk-duduk, ada 4 beranak yang kena tembak daripada atas. Kita tanya kena tembak kat mana? Kat belakang entah duduk tu, dekat situlah mereka kena tembak. Kita pun macam terasa sangat-sangat berderau darah. Sebab apa? Sebab Israel hanya berhenti menyerang. Tidak ada jaminan bila dia akan serang lagi, tidak ada jaminan. Jadi semua dalam keadaan bersiap sedia dengan segala kelengkapan yang sangat minimal. Bayangkan 3,000 serangan peluru pepandu yang dilancarkan daripada Israel, daripada Tel Aviv ke Gaza, 3,000 yang meletup hanya 20 lebih kurang, dan satu letupan tu sebesar surau kita ni. Dia macam kawah. 3,000 yang dilancarkan. Kalau 3,000 tu semua sampai, maksudnya Gaza tu jadi jarak padang tekuku. Tapi biiznillah, dengan izin daripada Allah, kita baca dalam Al-Quranul Karim surah Al-Anfal tentang perang Badar. Wal malaikati murdifin. Tentera-tentera Allah ditolong oleh malaikat yang tak putus-putus daripada langit turun ke bawah membantu. Jadi ini yang kita dapat gambarkan daripada apa yang berlaku di Gaza, tempat di mana terletaknya Baitul Maqdis, Al-Aqsa, yang menjadi tanggungjawab kita untuk membebaskan. Ini dia yang bulat tu, membebaskan Al-Aqsa yang menjadi sebahagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhum. Rasulullah SAW kata, barang siapa yang tidak menghiraukan tentang kaum mukmin yang lain, maka dia bukan daripada golongan kami. Jadi sebagai kiblat yang pertama umat Islam, sebagai tempat terutusnya para nabi dan rasul, saya sedang menyiapkan satu buku 25 rasul dengan posternya, dengan tempat di mana nabi itu dilahirkan dan di mana mereka wafat. Tak ada lagi, saya tengok dalam kajian saya tu, buku-buku yang ditulis menunjukkan di mana satu peta, di mana tu nabi itu, perjalanan dia lahir di sini, dia wafat di sini, dia lahir di sini, wafat di sini. Dan bila kita dapati dalam banyak-banyak pendapat-pendapat, sebab khilaf juga. Contohnya Nabi Adam katanya turun di India kan, lepas tu berjalan-jalan sampai ke Padang Arafah, bertemu dengan Hawa di Jabal Rahmah. Itu satu pendapat. Ada pendapat lain lagi. Jadi kita satu-satukan semua pendapat-pendapat ini dan kita beri beberapa komentar di situ untuk menjelaskan tentang kedudukan itu. Dan kita dapati di Palestin ini adalah sebuah negara yang paling ramai nabi dilahirkan dan nabi juga wafat di situ. Mana ini negeri nabi-nabi. Ada di Jordan, di Mesir dan di Makkah. Kemudian inilah bumi Palestin ini adalah bumi seperti juga Mesir. Kita semua tahu tentang Arab Spring, tentang revolusi Arab yang telah berlaku di banyak negara Arab. Yang sekarang ni ada beberapa negara yang sedang dalam perjalanan. Syria tak selesai-selesai lagi, dan yang hampir-hampir nak meletus ni, saya ke Jordan baru-baru ni pun tengok memang siren tu sentiasa bunyi, minta supaya duduk dalam rumah, supaya tak keluar. Sebab apa? Sebab memang ada tendensi untuk berlakunya rusuhan-rusuhan. Arab Spring ini adalah yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam.
Kerana apa? Kerana sudah lama umat Islam tertindas oleh kekejaman pemerintahan umat Islam sendiri. Sehingga berlaku pun Arab Spring, negara umat Islam tidak dapat bangun juga. Kerana apa? Kerana campur tangan daripada negara luar. Yang sekarang ni kita pun pening kepala bila bersatu antara Barat, Syiah membantai Sunni pula. Di satu fasa umat Islam bangkit melawan musuh. Setelah selesai yang tu, dia bergaduh sama sendiri. Begitu yang berlaku di Afghanistan. Ada lebih 35 kumpulan di Afghanistan. Sampai sekarang tak selesai lagi. Di Iraq sama juga. Berpuluh-puluh puak ada. Semua bercakaran sama sendiri. Jadi kita sedang menunggu sebenarnya satu kesedaran umat ini untuk bangkit dan bangun. Dan kita lihat kebangkitan yang berlaku di Mesir sekarang ni, yang menjadi negara paksi kepada negara Arab. Begitu juga Palestin. Sebab itu musuh Islam, dia akan buat yang disebut walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, itu mereka akan pastikan bahawa dua negara ini tidak boleh bangkit menjadi peneraju kuasa besar dunia. Kerana apa? Kerana kalau Mesir dapat bangun, bangkit, memulihkan ekonomi dan politiknya, maka banyaklah negara-negara Arab termasuk Palestin akan bangkit dan bangun. Dan di situ kita akan lihat Israel akan terpinggir dan segala kepentingan-kepentingan Yahudi akan terancam. Bagi orang yang banyak international relationship ni, bisnes dan sebagainya, mudah bagi mereka melihat tentang orang Arab ni. Arab dengan perangai-perangai Arabnya tu. Kita pergi Mekah pun kita tahu dah, lebih kurang. Sebab itu kalaulah Rasulullah SAW berjaya mendidik sahabat-sahabat menjadi manusia yang disebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kamu adalah sebaik-baik umat. Kerana apa? Kerana kamu menyuruh yang ma'ruf. Kamu tu ma'ruf dulu. Sahabat-sahabat Nabi yang dulu penzina, peminum arak, orang yang berperang kasar, sehingga Saidina Umar lihat jari jemari dia tu menangis, lihat ranting-ranting pokok menangis, lihat burung-burung menangis. Kerana apa? Kerana takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada seorang yang bengis, orang yang kalau salah sikit je dia keluar pedang dia tu, kepala tu jatuh dah. Itu Umar. Tapi Rasulullah didik sehingga begitu sekali. Maknanya orang Arab yang begitu kasar, bila ditarbiah dengan Islam, maka dia menjadi sebaik-baik manusia yang Allah puji dalam Al-Quranul Karim. Orang Melayu kita ni, orang Islam terutama di Malaysia, kalau pergi Mekah, antara orang yang dipuji oleh orang Arab ialah orang Malaysia lah. Orang Malaysia, orang Brunei. Malaysia bagus, Indonesia tak bagus. Ni Arab. Kenapa? Kerana memang kita sudah ada satu basic morality yang bagus. Tinggal lagi nak implement motivasi, semangat hasil daripada peninggalan Nabi SAW. Nabi tinggal sejarah ini yang kita duk baca setiap kali Rejab, Syaban lain pula, Ramadan lain pula. Yang besar sekali, yang lebih besar pada Isra' Mi'raj ni ialah apa yang Nabi SAW katakan, bahawa aku tinggalkan kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi, iaitu hadis-hadis Rasulullah SAW. Sunnah ni ialah sunnah perjalanan Nabi. Nabi 23 tahun je jadi Rasul. Kita ni hidup dengan Islam, saya pun dah 48 tahun. Ada muslimah-muslimat dah sampai 60 tahun. Tapi kalau kita tak buat benda yang betul dengan cara yang betul, memang tak boleh. Tak lahir. Macam orang baiki motosikal. Bagi kita motosikal rosak, buka nak masuk tak boleh. Pasal apa? Buat perkara yang betul tapi cara tak betul.
Sebab itu Nabi suruh ma ana alaihi wa ashabi, ikut cara aku dan cara sahabat aku. Cara apa? Cara mengambil Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk, bukan sekadar nak betul tajwid, bukan. Hukum tajwid bila baca Quran mesti baca dengan tajwid, wajib, betul. Tapi kalau kita tak baca Quran, sekadar baca dalam semayang, tetapi wajib kena ikut Al-Quran dalam hidup. Kalau Quran kata hendaklah kamu menahan pandangan, maka kena tahan pandangan. Kalau Quran kata az-zaniyatu waz-zani, penzina lelaki dan penzina perempuan hendaklah direjam dalam surah An-Nur tu, maka hendaklah dilaksanakan. Ini Al-Quran suruh, dan ikut Quran insya-Allah selamat. Mafi muskilah, tak ada masalah. Sebab itu yang jadi berat pada kita kerana hati kita berat. Quran baca setiap hari tetapi dia tidak jadi hudal lil muttaqin. Makna dia kita tak faham, tujuan dia kita tak faham. Nak membangunkan masyarakat ni bukan setakat baca Quran, bukan setakat tadarus Quran, tetapi Quran itu mesti di-apply. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi kata orang terbaik di kalangan kamu ialah baik kepada ahli keluarganya, dan akulah orang yang terbaik dengan ahli keluarga aku. Sebab tu orang kata kalau nak tahu kita ni bagus tak bagus, tanyalah orang rumah kita. Bukan tanya pengerusi majlis. Pengerusi majlis yang berbahagia, yang berhormat, kan? Dia memang puji gila-gila lah. Yang tahunya cakap ya subuh pun tak bangun. Mana hak belakang rumah? Cakap banyak duit kedekut, nafkah tak bagi. Cakap banyak panah baran. Semua ada terkandung di belakang. Jadi Islam datang nak betul benda ni, nak lahirkan individu yang sempurna akhlaknya, terutama kepada ahli keluarga dia, lepas tu kepada jiran dia, pada saudara mara dia, kepada masyarakat. Sehingga orang tengok umat Islam seperti Cat Steven. Dia kata saya pening kepala bila saya mula-mula masuk Islam. Saya terfikir kalau saya kenal umat Islam lebih dahulu daripada belum kenal Quran, saya tak masuk Islam lagi. Tapi oleh kerana Cat Steven tu dia baca Quran dulu, dia duduk di kota London sebagai seorang artis, orang yang ada nama, dia tak nampak umat Islam. Dia nampak umat Islam ni ialah black Muslim. Kat London black Muslim duduk kat mana? Kotor, masjidnya bau busuk, tandah dia, tandah orang putih ni kapek. Tudung tandah tu kapek lagi. Setengah jam duduk termenung saya, lagu mana nak buang air masa mula-mula pergi. Lagu mana orang sini buang air? Air pun tak ada. Kat kita ni dia tulis depan pintu an-nazifatu minal iman. Masuk tu petugas tak sempat nak cucur ke apa, tak tahu. Ini dia akhlak tak lahir. Jadi Quran yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan peristiwa-peristiwa yang lain akan melengkapkan misi risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi hidup sebagai rasul 23 tahun saja. Saya buat kerja dakwah lebih pada 23 tahun dah. Tapi barangkali banyak try and error. Kita sekadar menjadi penceramah jemputan. Nabi bukan jadi penceramah jemputan. Kalau Nabi ni jadi penceramah bebas, tak sampai Islam kat kita. Abu Jahal tak panggil, Abu Sufyan tak panggil. Tapi Nabi ni dia keluar daripada rumah, fikir dia macam mana nak ajak orang pada Islam. Lepas tu dia pergi Bukit Safar. Peringkat awal dia naik Bukit Safar, inni Rasulullah, aku ni Nabi kepada kamu semua. Kita ni setengah-setengah orang tu dia tak nak menzahirkan keislaman dia.
Apatah lagi nak al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Sebab itu cara berfikir dengan risalah Islam ni, fikir dakwah. Jangan sampai kita kata, ni orang dakwah. Bukan. Risalah Islam itu risalah dakwah, dan kita kena berdakwah. Wajib kita kena berdakwah. Barulah insya-Allah kita akan dapat melihat Islam akan dapat ditegakkan dalam masyarakat kita. Kalau setiap orang memainkan fungsi apa yang dibawa oleh Nabi SAW, secara peribadi dan secara jama'i. Kita ada masjid, kita rancang, kita masjid, kita buat ziarah, kita bagi kebajikan pada masyarakat, kita boleh panggil masyarakat yang bermasalah, kita tegur dengan penuh ukhuwah. Sekarang ni dah nak hampir hilang ni. Sebab apa? Penyelesaian semua mahkamah. Betul tak? Penyelesaian keluarga mahkamah, penyelesaian dengan jiran mahkamah. Dia tak ada dah fungsi tok pengurusi masjid, tok imam, tak ada dah pengurusi itu. Kita kena kembali semula meletakkan fungsi. Semua orang nak kembali kepada Allah dan kena faham risalah yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak laksanakan, dia akan jadi macam ni. Saya nak tunjuk sebahagian je, semua orang dah tengok. Dan yang lebih malang lagi, apa yang sedang berlaku kepada umat Islam di Syria, yang dibunuh oleh orang Syria yang Islam sendiri, anak-anak kecil yang dibom dan sebagainya. Ini pemandangan biasa. Cuma masa saya pergi, benda ni tak ada lah. Yang ada yang tak ada kaki, yang buta, yang kepala pecah, dah sembuh. Di hospital ada lagi yang kena kesan-kesan radioaktif, yang leukemia memang banyak di hospital. Masuk hospital memang tengok anak-anak kecil menangis, sakit tak tahu sakit apa, mak dia duduk tunggu dan sebagainya. Memang memilukan lah. Memang Masya Allah, kita di Malaysia ni, kita rasa sangat-sangat syukur dengan apa yang Allah bagi pada kita, memberi ketenangan pada kita untuk berfikir bagaimana nak menegakkan Islam dan menjadikan Malaysia sebuah negara yang dapat bantu negara-negara yang lain. Alhamdulillah, umat Islam di Malaysia, saya sangat puji kerana kita adalah orang yang sangat pemurah, sangat prihatin. Cuma kita nak lebih satu lagi, nak glue tu biar kuat lagi untuk kita melahirkan satu tayar, satu arus, sehingga orang respect kepada Malaysia. Kita kuat dan kita mampu untuk prevent ni. Kalau boykot menjadi ni, kita boykot, orang tu boykot, orang ni tak boykot, budak kecil pun jadi pening kepala. Dia pergi sekolah, dia dengar boykot, lepas tu ayah dia pula singgah beli, dia pun tengok pergi kat ayah dia. Jadi kita pelan-pelan berikan kesedaran. Janganlah pandang serong, tapi kita nak bangkitkan kesedaran. Laksanakan boykot, berikan sumbangan tenaga, harta, kemudian sampaikanlah mesej kesedaran ni pada semua anak beranak kita. Saya terharu bila kita buat kerja-kerja amal ni, Palestin dan sebagainya. In fact, kerja-kerja dakwah. Kalau di luar negara, saya pernah ke Rusia, pernah kena tangkap oleh kerajaan Rusia masa duduk tengah buat ceramah. Yang datang ceramah kita ni, pelajar-pelajar kita yang pergi free hair, yang tak pakai tudung pun, tapi mereka nak dengar ceramah agama. 3-4 tahun duduk belajar perubatan dan sebagainya, balik-balik alhamdulillah bertudung. Ini dia satu benda. Di Australia pun begitu juga. Jadi kesedaran ni sudah begitu memuncak sekali, dan kita nak kempen supaya kesedaran-kesedaran ni melata. Memboikot agenda-agenda Yahudi, dan kita lihat ulama-ulama Islam pun telah keluar fatwa dan sebagainya. Walaupun bukanlah sampai ke peringkat kita boleh memusnah, menghancurkan, itu bukan misi kita. Islam tidak memberi penyelesaian yang sebegitu, kerana setiap Muslim tu ada hak dia. Setiap manusia ada hak dia, dan kita kena bagi hak kepada orang yang berhak. Tapi dakwah kena jalan. Kemudian apa yang saya sebutkan tadi, peristiwa Isra' Mi'raj ni bukan sekadar satu pengulangan, tapi dia satu peristiwa yang menyebabkan kita nak
menganjurkan satu majlis yang memperingatkan kita, memotivasikan kita. Tak ada tertentu kepada bulan berapa, tetapi oleh kerana dia ada satu masa yang telah disepakati oleh ulama-ulama, maka kita ambil dan kita motivasikan diri kita. InsyaAllah mudah-mudahan dia akan membangkitkan rasa keinsafan kita di atas peristiwa yang telah dilalui oleh Nabi SAW. Dan kemudian di hujung ni saya nak sedikit pengajaran daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini. Saya nak ucap terima kasih kepada ahli jawatankuasa masjid yang telah mengizinkan saya datang pada malam ini berkongsi pengalaman pertama di surau ini. Apa yang kita dapati daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, pertamanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kena sentiasa kembali kepada Allah. Biiznillah. Keluar daripada masjid, ada kereta lintas ke apa, semua benda tu kena sentiasa kembali kepada Allah. Tidak ada satu pun perkara berlaku atas muka bumi, hatta jatuhnya satu daun, di luar pengetahuan dan ilmu Allah. Tidak ada. Semuanya daripada Allah. Sebab itu hati kita ni kena sentiasa dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, Allah ni sentiasa membantu Rasulullah dan kaum mukmin serta orang yang berjuang. Jangan takut. Kita nak buat kerja, orang nak sekat rezeki, orang nak tohmah, nak fitnah, jangan takut. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ini kena ada dalam hati kita. Kalau benda tu betul, insya-Allah bismillah, tawakkal ala Allah, kita buat. Silap, kita minta maaf. Manusia ni, orang kita ni minta maaf ni susah benar. Macam hilang duit 1,000 dalam poket, nak pergi ketat-ketat tangan, saya nak minta maaf ni. Subhanallah, minta maaf lah paling senang sekali. Tak pernah bayar. Dia maaf, alhamdulillah. Dia tak maaf, selesai kerja kita. Biasakan budaya minta maaf. Anak dengan isteri, dengan mak, isteri dengan suami, suami dengan isteri, minta maaf. Lazimkan minta maaf, tulus daripada hati. Bukan hari raya saja, bukan lepas sembahyang saja. Kemudian seterusnya, Islam disyiarkan dengan tempat-tempat utama. Paling tidak 3 tempat utama yang mesti dimuliakan dan mesti dibebaskan Palestin ini daripada penjajahan Yahudi. Ini memang tidak ada syak dan ragu lagi. Ini satu perjuangan kita. Sedikit saham kita, insya-Allah akan dapat memadamkan api-api yang akan membakar kita di akhirat nanti. Kemudian kebenaran janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Janji-janji Allah. Allah telah membuktikan kepada kita bagaimana semua peristiwa yang berlaku hari ini, seperti saya kata tadi. Dulu tak ada CCTV, sekarang ada CCTV, sekarang ni ada bermacam-macam teknologi yang kalau kita fikir dan balik, subhanallah, semua ada dalam Al-Quranul Karim. Baca Quran, tadabbur Al-Quran tu, duduk dengan keluarga, tadabbur, baca satu muka surat, tengok makna dia, sama-sama dapat kita kongsi dalam kehidupan kita. Kemudian Rasulullah adalah seorang Nabi, pesuruh yang taat. Jadi kita juga nak ikut Nabi, kena taat. Buat yang Allah suruh, tinggal yang dia larang. Itu je yang paling mudah sekali. Didik diri kita, nak buat je, kalau benda ni larang, berhenti. Nak pergi je, nak kata je, nak komen je, berhenti. Sebab tu yang dia katakan, kalau berdiam diri itu lebih baik daripada bercakap. Jadi kalau kita boleh berdiam diri, itu lebih baik. Sebab bila kita buka mulut saja, sudah menempa diri kita kepada musibah, kecuali nak menasihati atau nak bercakap perkara-perkara yang baik. Kemudian amalan Islam ini adalah amalan pengulangan. Baca Quran ulang, solat ulang, puasa ulang, Isra' Mi'raj ulang, semua ulang. Ulang. Kenapa ulang? Tak bolehkah sekali je ada setengah ajaran tu
dia pakai niat je, semayang dulu, lepas tu pakai niat je. Sebab apa? Sebab hati kita ni hidup. Hati kemarin dengan hati hari ni tak sama. Makan nasi kemarin dengan hari ni pun tak sama. Pasal apa kemarin makan nasi, dah hari ni nak kena makan pula? Sebab kita hidup. Sebab itu bila berlaku pengulangan, ada peluang untuk kita memperbaiki daripada yang sebelumnya. Jadi Nabi kata, mukmin tu hari ni mestilah lebih baik daripada semalam. Seterusnya, Al-Quds perlu pembebasan. Ini saya sebut tadi, mesti kita smart dalam hati kita. Aku mesti pastikan bahawa sedikit saham aku menjayakan perjuangan-perjuangan yang dibuat oleh orang lain. Kalau kita tak mampu nak berjuang, orang lain berjuang, insya-Allah, untuk membebaskan Al-Quds. Dan umat Islam perlu bersatu. Keluarga kena bersatu, jiran kena bersatu, sepejabat kena bersatu. Kita manusia ni yang paling payah sekali ialah mengurus khilaf. Mengurus khilaf, perbezaan. Khilaf fikri dia jadi khilaf qalbi. Arab antara benda yang bagus dia ni, dia bergaduh. Datang sallu ala nabi, Malaysia selesai. Itu bagus. Ini yang bawah-bawah lah, yang atas tu perang lah. Yang bawah-bawah, kita orang Melayu ni, kita kena ajar, kalau kita berkhilaf, kita kena boleh partitionkan antara tadi kita bergaduh dengan dia, berkhilaf dengan dia, kemudian kita boleh lagi pergi berjumpa, minum air sekali. Jangan heret sampai ke muka, sampai ke tak boleh nak keluar daripada halkum suara. Pasal apa? Sakit hati berdoa. Jangan. Boleh bezakan antara khilaf fikri dengan qalbi. Khilaf fikri jangan sampai qalbi. Ini perlu latihan. Pertama, baca buku Imam Ghazali tentang akhlak-akhlak yang terpuji. Kedua, latih. Macam hadis Rasulullah kata, la taghdab. La taghdab ni, jangan marah ni, dia terpakai kepada orang yang ada kuasa. Bolehkah cikgu biasa dia kata, nasib baiklah aku sabar, aku tidak aku marah dah pengetua tadi. Nasib baiklah aku sabar, aku marah dah, aku tengking dah suami aku tadi. Tu bukan sabar, tu memang tak boleh nak buat apa. Yang sabar betul ialah ayah tak marah anak, suami bersabar dengan kerenah isteri. Seorang sahabat Nabi SAW, dia datang nak cari Saidina Umar kerana dia tak tahan bini dia ni kuat beletih. Orang perempuan ya, memang dia datang package ya. Lahirnya dia tu, dia datang package dengan mulut dia. Mulut dia tu tak sama dengan mulut orang lelaki. Jadi dia pom, jadi dia tak tahan, dia pergi jumpa dengan Saidina Umar. Sampai kat rumah Saidina Umar, dia dengar isteri Saidina Umar duk beletih kepada Saidina Umar. Dia dengar, dia fikir, berat lagi pada aku ni, dia kata. Dia pun angkat punggung nak balik. Umar tertengok dia, fulan datang, mari sini. Pasal apa ni? Mu lagi ke mana ni, tiba-tiba datang nak balik ni? Dia kata, ya Umar, aku datang ni nak merujuk kepada engkau. Aku ada masalah, isteri aku ni kuat beletih. Lalu bila aku sampai, aku tengok isteri kau ni lebih teruk daripada isteri aku. Jadi aku pun tak jadilah. Dia kata, Allah telah menguji aku. Umar kata, Allah menguji aku dengan seorang isteri yang begitu sifat. Di sinilah aku belajar. Di tempat lain Umar semua orang takut. Di sinilah tempat aku belajar bersabar. Di sinilah tempat aku belajar menghormati, memberi ruang kepada dia untuk melepaskan segala benda yang dia nak lepaskan. Dia duduk di rumah, dia buat kerja penat, dia tak ada tempat. Macam sekarang ni moden, dia penat pun dia pergi tengok TV, release tension. Zaman dulu tak ada. Balik rumah tu beletih kan. Ni tak kemas, abang lah baju letak sini, tak lipat, tak boleh ke selipar letak molek sikit, selimut tak boleh ke lipat. Macam tu lah. Tupperware kau ambil tu, tak boleh kau bawa balik. Lama dah tak pulang-pulang Tupperware, nak masuk Ramadan baru dah ni.
Jadi dia bersabar dengannya. Jadi dia tukar daripada satu masalah kepada satu peluang untuk mendapat pahala. Subhanallah. Inilah kehebatan tarbiyah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia tukar Umar ni orang bengih kepada orang yang penyabar. Ini dia. Kemudian yang akhir sekali, Allah tinggal kepada kita Al-Quran. Dan Al-Quran ni sebesar-besar mukjizat yang jangan sekali-kali kita jadikan dia sebagai alat keramat. Kan? Kita biasa buat benda ni keramat. Dia bukan keramat Al-Quran ni. Dia mukjizat yang perlu digunakan, dibaca dan diamalkan dalam kehidupan. Bukan dibaca, diairkan dan diminum. Boleh, tetapi dia bukan itu yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau tidak, Rasulullah sebenarnya baca Quran, bubuh air dalam botol semua, orang pakat mari ambil dengan botol-botol je. Tak. Yang tu pernah Rasulullah SAW buat untuk bila cucu dia demam. Ada satu peristiwa, cucu dia demam, dia baca Al-Fatihah, dia hembuhkan air dan Ibrahim tak silapnya minum air itu. Tapi Al-Quran ni lebih besar daripada itu. Baca dan nak diamalkan dalam setiap kehidupan kita, kerana lengkap Al-Quran. Jadi marilah kita akhirnya, kalau nak buat program, kalau nak buat apa, cuba kita fikirkan bagaimana kita nak menghidup Al-Quran supaya Al-Quran ni boleh menjadi panduan kepada semua orang di pasar, orang di mana-mana sekali. Tafsir Quran tu biar boleh jadi panduan dalam kehidupan manusia. Sebab kalau kita tinggal Quran, maka kita telah tinggal satu peninggalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kata, kalau kamu tinggal ni, maka kamu akan sesat. Jadi insyaAllah, marilah kita sama-sama, saya ingatkan diri saya dan menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita dekatkan diri kita dengan Quran. Setiap hari biar kita baca Quran. Atas kereta ada Quran, dalam iPad ada Quran. Baca Quran. Lepas tu step yang kedua tu, tadabbur Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan tartil dan tadabbur. Lepas tadabbur tu, tengok apa pengajaran daripada ayat. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita. Al-haqqu min rabbik, kebenaran daripada Allah. Segala kelemahan diri saya, minta maaf kerana ambil sikit masa, kerana ada sikit technical error tadi. Semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat, dan semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di masa-masa yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bawa dulu ni. Oh, dia dia. Oh. Itu yang kami sebenarnya tolong saya. Kami sebenarnya adanya ni jadi tak lama sangat. Jadi tak teratur lagi lah. Tapi apa pun kita nak banyakkan majlis. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes.